Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Syukur yang tidak terhingga atas segala nikmat tersebut. Dan insya-Allah kita manfaatkan usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan memperbanyakkan amal-amal kebajikan, meninggalkan segala tegahan dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga ke hari akhirat insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama bertahlil dengan lafaz la ilaha illallah dan juga kita membaca pelbagai ayat suci Al-Quran yang penuh dengan keberkatan yang banyak sekali hikmah insya-Allah. Kita mengharapkan segala hajat kita yang telah sama-sama kita doakan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi di pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita menyambung kembali sedikit perkongsian melalui apa yang dikatakan sebagai wasiat Imam Syafi'i. Pada pagi ini akan membicarakan kepada kita iaitu perkara ataupun apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, yang perlu untuk kita perbanyakkan amal-amal dalam kehidupan kita. Kerana Imam Syafi'i memberikan pesan iaitu apa dia? Perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa taala daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia. Ini pesan daripada Imam Syafi'i iaitu bersama-sama kita memperbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa taala daripada menyebut makhluk. Kan nak menyebut Allah Taala ni bagaimana nak menyebut, orang kata ada orang kata menyebut Allah ni tak dapat pahala, tapi kita perlu ingat bila mana kita memperbanyakkan berzikir tatma'inna ala bizikrillah tatma'innul qulub, kan dengan menyebut Allah itu, dengan berzikir menyebut Allah itu akan memperbanyakkan ketenangan dalam hati kita, kan. Jadi kita sambil-sambil kita duk berzikir Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah. Kita perbanyakkan menyebut nama-nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia, kan. Kita diminta untuk bersama-sama memperbanyakkan mengingat akhirat, cerita tentang akhirat daripada cerita tentang dunia, kerana sesungguhnya dunia ini sementara, kan.
dunia ini sementara, yang kekal abadi adalah akhirat, kan? Yang kekal abadi adalah akhirat. Tapi ramai di kalangan manusia yang sibuk menceritakan tentang dunia dibandingkan akhirat. Jadi perbanyakkanlah kita mengingat akan akhirat daripada menyebut tentang dunia. Kan? Jadi kan ada lagu tu kan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Kan jadi perbanyakkan kita untuk mengingat hal-hal akhirat. Dan ketiga, diberikan pesan oleh Imam Syafi'i, iaitu memperbanyakkan menyebut dan mengingati hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Jadi dia secara automatik bila mana kita kata kita ingat akan kematian, maka kita akan memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Berbeza dengan orang yang saban hari dia celik mata dalam kepala dia duk fikir nak cari duit banyak mungkin. Sebanyak mungkin dia nak cari duit, tak salah nak cari duit, carilah duit dengan sebanyak mungkin. Tetapi bila mana kita menjadi hamba kepada harta dunia, maka semakin jauh kita dengan amal-amal kebajikan. Semakin kita rasa kedekut untuk kita bersedekah, kan? Sebab dia rasa duit yang aku cari ini adalah harta aku. Kenapa perlu aku nak berikan kepada orang lain? Ada orang kata, kalau kata orang nak minta sedekah dengan kita, dia kata apa dia? Pandai-pandailah nak cari rezeki sendiri. Allah Ta'ala bagi kudrat tulang 4 kerat, kan? Aku bekerja siang malam pagi petang, senang-senang dia je nak ambil kesempatan. Ada orang kata begitu, kan? Dan ada juga, memang ada orang yang jenis mengambil kesempatan, kan? Dia datang, kan? Pengalaman saya sepanjang menguruskan masjid ni, ada setengah orang ni dia tahu bila mana orang baru masuk Islam, antara perkara yang boleh kita berikan bantuan kepada mereka ialah kita berikan bantuan dalam bentuk keuangan. Jadi dia datang ke masjid A, dia pun mengucap syahadah, dia kata saya baru masuk Islam, dia pun dapat dah duit daripada masjid A. Kemudian dia pergi ke masjid B, dia pun melafaz syahadah sekali lagi, dapat lagi duit. Ada orang buat pekerjaan begitu. Kan, jadi berhati-hati juga dalam perkara ini. Kan, pengalaman kami ni kadang-kadang menguruskan masjid surah Allah, kan. Ada saja orang duk WhatsApp, kan. Ada saja orang duk WhatsApp. Hari-hari ni kadang-kadang orang WhatsApp, dia bagi gambar, dia kata saya accident. Ini gambar saya accident. Ini gambar saya, kaki saya. Ini gambar tangan saya tak boleh nak jalan, duduk atas kerusi roda, macam-macam. Memang kita perlu untuk bersangka baik, tetapi berhati-hati, kerana bila mana kami ni dapat maklumat-maklumat ni, kami akan terus hantar kepada sahabat-sahabat kami yang bekerja di bekerja di PDRM. Jadi mereka cek, kan. Kebanyakan yang duk WhatsApp, kebanyakan yang datang ke masjid nak minta bantuan ni, bila mana kami cek dengan pihak polis, akan dapatlah rekod, kan. Kata Ustaz, si Pulan ni rekod dia mengisap dadah, kan 3 kali masuk keluar, masuk keluar, kan masuk keluar. Alasan dia orang ni biasa, alasannya biasa nak bayar sewa rumah nak kena halau keluar. Alasan mereka ni nak bayar bil air, bil elektrik. Jadi kadang-kadang bila mana timbul cerita-cerita di luar yang mengatakan pihak zakat, pihak masjid tak nak beri bantuan, mungkin mereka tak menghadapi situasi yang kami hadapi, kan. Jadi begitulah yang biasa kami hadapi, begitu, kan. Alhamdulillah kami dapat kerjasama yang baik daripada pihak polis, kan. Mereka ni duk kata, Ustaz saya nak balik kampung, mak saya sakit, bapak saya sakit, dia pun bagilah account number nak beli tiket bas, dia kata, kan. Tak banyak Ustaz, RM50, kan. Tapi kami tak sewenang-wenang nak berikan. Sebab apa? Kami memikul amanah menjaga ini adalah duit yang diberikan oleh jemaah, kan. Jadi kami cek dulu. Kalau memang kata mereka ni tak ada rekod apa-apa, rekod jenayah, tak ada rekod dadah, tak ada rekod menipu dan sebagainya, kami akan berikan bantuan insya-Allah. Tapi kalau kata kena sekali dah, memang kami ingatlah, dan kami akan war-warkan dalam grup nazir-nazir masjid di daerah kami, kan. Tolong hati-hati dengan orang-orang sekian, kerana banyak kali dah mereka menipu. Jadi berhati-hatilah. Okey. Jadi yang kedua, yang ketiga, sampai ke mana tadi? Ada orang angkat tangan ke ataupun ada masalah pada button apa nama ni? Angkat tangan. Okey.
Okey, yang ketiga tadi mengingati hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Perbanyakkan untuk kita bercerita dengan sahabat-sahabat kita. Topik perbincangan kita menceritakan tentang apa yang akan, kalau yang pertama tadi, kita banyak menyebut nama Allah dengan berzikir, mengingati Allah. Yang kedua, kita bercerita tentang akhirat. Kadang-kadang kita nak cerita dengan kawan-kawan kita, kan, kita, apa tu, ajak join jadi sahabat masjid. Okey, betul. Semalam lepas asar berlaku, ada yang terkena dah kan. Ada yang terkena dah dengan perangai-perangai dia orang. Sebab memang depan mata saya kadang-kadang di shopping komplek mereka ni sihat kan. Datang sekejap baru turun daripada bas, minta duit sumbangan daripada orang ramai. Tak lama, lebih kurang dalam masa beberapa, saya rasa tak sampai sejam kot. Kan. Mereka ni boleh pergi kat kaunter kedai kat situ nak tukar duit. Dalam masa tak berapa lama dapat dah RM50. Kan. Jadi bayangkan kalau satu hari duduk shopping komplek, dia duduk 8 jam, RM50 kali dengan 8 jam, RM400 rezeki dia orang. Kan kita tak pertikaikan, tetapi yang kita pertikaikan adalah cara mereka mendapat rezeki dengan cara yang tidak betul. Okey, yang pertama memperbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Yang kedua memperbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia. Yang ketiga memperbanyakkan menyebut dan mengingat hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Okey. Kerana sungguhnya setiap manusia itu pasti menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi perbanyakkan kita mengingat akan hal-hal kematian, kan. Apa nama ni, kan ada lagu yang orang takut nak dengar, apatah lagi kalau kata majlis kenduri kahwin jangan main lagu tu kan. Lagu dia apa dia? Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Kan? Lagu tu jangan pasang dekat majlis kenduri kahwin, kena marah dengan orang ke. Kan? Jadi kena sesuaikan juga kan waktu yang bersesuaian. Walaupun lagu tersebut memang bagus mengingatkan kita tentang hal-hal kematian, tapi majlis kenduri kahwin tu tak sesuai. Jangan dipasang pada waktu itu. Okay. Jadi seterusnya yang keempat, apa dia? Jangan menyebut kebaikan diri dan keluarga. Jangan kita duk sibuk cerita tentang kebaikan kita. Jangan kita duk sebut-sebut cerita tentang kebaikan ahli keluarga kita. Kan, berhati-hati. Dan yang kelima, jangan menyebut-nyebut dan menampak-nampakkan keaiban atau keburukan diri orang lain. Ini masalah. Dahlah dia sibuk cerita tentang kebaikan dia. Dia sebut pula cerita tentang aib orang lain, memburuk-burukkan orang lain. Inilah wasiat daripada Imam Syafi'i, iaitu 5 perkara yang elok disebut-sebut selalu bagi memberi kesedaran kepada kita sepanjang menjalani kehidupan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya berkenaan dengan menggunakan 5 perkara, 5 kesempatan sebelum tiba 5 bencana, iaitu muda sebelum tua, lapang sebelum sibuk, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin dan hidup sebelum mati. Ini 5 perkara yang biasa kita dah diberikan peringatan, kan. 5 perkara tadi pesan daripada Imam Syafi'i, kan. Yang kelima iaitu jangan kita menyebut-nyebut dan menampak-nampakkan keaiban atau keburukan orang lain. Jadi hati-hatilah, kadang-kadang kita tak perasan, kita duk cerita hebatnya anak kita, kita duk sibuk cerita tentang baiknya anak kita, kita duk sibuk cerita tentang hebatnya diri kita. Dalam masa yang sama kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita cerita anak orang ni, ya Allah buruk ni perangai, anak orang ni begini-begini dan sebagainya. Jadi hati-hati. Dan pesan ini juga selari dengan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan pesan kepada kita. Ingat 5 perkara, kan? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, lapang sebelum sibuk, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, hidup
sebelum mati. Ini 5 perkara yang perlu kita manfaatkan dengan sebanyak mungkin. Kerana yang pertama, waktu kita muda sebelum kita menemui saat tua kita. Kadang-kadang orang ramai dia kata apa dia, tunggulah Ustaz, esok saya pencen, saya rajinlah datang masjid. Esok bila saya dah pencen, rajinlah saya datang belajar menuntut ilmu. Esok bila saya dah pencen, rajinlah saya duduk di rumah-rumah Allah. Masalahnya, kita yakin ke kita akan sampai kepada usia tua, usia pencen kita? Berapa ramai orang yang tak sempat menemui saat pencennya, tak dapat nak menikmati pencennya. Kan? Jadi, jangan kita lengah-lengahkan waktu kita, nak tunggu esok, nak tunggu lusa. Kena waktu kita sampai dah tua, kita dah pencen, kita dah uzur, nak datang ke masjid pun dah tak sempat. Kita kata nak tunggu waktu lapang sebelum waktu kita sibuk. Semua orang masa 24 jam sehari. Kita nak kata kita gunakan waktu sihat kita sebelum kita sakit. Kalau dah sakit ni, dah tak boleh nak buat apa dah. Jadi waktu kita ada rezeki juga, Allah Ta'ala kurniakan dengan kekayaan sebelum kita ditarik balik nikmat rezeki tersebut. Dan yang paling kita risau bila mana kita masih lagi hidup ini, kita manfaatkan sebaik mungkin kerana kita tak tahu bila masa ajalnya kita. Dan bila masa ajal kita, Allah Ta'ala nak tarik usia kita. Jadi bersama-samalah kita memperbanyakkan menyebut Allah kerana kita biasa menyebut atau memuji-muji orang yang berbuat baik kepada kita sehingga kadang-kadang kita terlupa hakikat bahawa terlampau banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Lantaran itu kita terlupa memuji dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang berbuat baik sedikit kita puji habis-habisan, tetapi nikmat yang terlalu banyak Allah Subhanahu Wa Taala berikan langsung kita tidak ingat. Ini yang kita risau. Bila mana orang buat baik kepada kita, kan kita punya puji, ya Allah, aku ni dalam keadaan aku sakit, si Fulan ni rajin benar datang jumpa aku. Akan bagus dah dia cerita kebaikan orang tu. Tetapi di situ dia lupa nak mengatakan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghadirkan sahabat yang baik, yang prihatin kepada kita. Kerana yang menggerakkan hati orang tersebut nak datang menziarah kepada kita tak lain tak bukan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita memuji seseorang itu, maka kita sandarkan ianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang orang memberikan rezeki kepada kita dalam keadaan kita sempit, datang kawan lama kita, kan mereka buat kutipan, bagi bantuan kepada kita. Kita pun, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana menghadirkan sahabat-sahabat yang benar-benar prihatin kepada kami. Inilah ukhuwah yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hati-hati mereka. Jadi sandarkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan semata-mata kita memuji manusia sehingga kita terlupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaik-baiknya, seelok-eloknya lidah kita dibasahi dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap masa. Bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah apabila sudah kenyang sehingga sendawa. Pujian begini hanya di lidah, tidak meresap hingga ke hati. Jadi perbanyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Ada masa kita lafazkanlah zikir-zikir, kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakkan zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dunia ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. 1000 tahun kita tinggal di dunia ini sama ukurannya dengan sehari di akhirat. Allah, kita ni ada tak orang yang usianya 1000 tahun? Tak ada. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam average umurnya 65, 70, lebih kurang begitulah paling lama, kan. Ada yang Allah Ta'ala berikan usia sehingga 80 tahun, itu rezeki mereka. Jadi nak bagi tahunya nikmat kita hidup di dunia ini hanya sedikit, kan, dibandingkan dengan hidup di akhirat. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun hidup di dunia. Jadi kita lihat betapa kecilnya nisbah umur di dunia ini berbanding dengan kehidupan di akhirat. Nikmat dunia juga 1/100 daripada nikmat akhirat. Jadi begitu juga dengan siksa dan kesusahan hidup di dunia, hanya 1/100 daripada akhirat. Hanya orang yang berfikiran sempit yang sibuk memikirkan dunia sehingga terlupa akhirat. Allahu Akbar, kan. Allah Akbar, kita fikirkan, kan, kita katakan apa dia? Manusia yang paling cerdik adalah mereka yang sibuk merancang akhiratnya. Saham-saham dunia tidak penting, apa yang penting
adalah saham akhirat yang tidak pernah rugi dan meredup, malah senantiasa naik berlipat kali ganda. Jadi selepas 40 tahun, setiap tahun bonus, wahai yang maha agung dan maha mulia, matikanlah kami dalam agama Islam. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi kita kata kita rancanglah kehidupan di akhirat nanti. Apa yang kita nak bawa? Sebenarnya kita nak kembali kepada, kita nak kembali masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan berapa banyak amal yang kita dah lakukan. Kan? Jangan kita duduk sibuk kan, kerja sebulan gaji kita berapa ribu kita nak simpan dalam tabung haji, kita nak simpan dalam amanah saham, kita nak simpan dalam fixed deposit dan sebagainya. Kita kata 10 tahun lagi kita nak dapat simpanan begini, kita kata pencen nanti saya nak ada duit 500,000 juta, kan, macam-macam perancangan kita untuk kehidupan kita. Sedangkan bila mana kita sampai waktu usia pencen, kita semakin dekat kita dengan saat kematian. Tapi jarang kita duk fikirkan berapa banyak amalan solat kita, solat sunat kita, kan? Berapa banyak amalan zikir kita, berapa banyak sedekah yang kita dah lakukan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, kan? Jadi perbanyakkan mengingat akan kematian, kerana di sanalah sebenarnya nanti akan hadir kemanisan untuk kita melakukan amal kebajikan. Dan perbanyakkan menyebut dan mengingati kematian. Kita sering memikirkan bekalan hidup semasa tua dan bersara, tetapi jarang memikirkan bekalan hidup semasa mati. Memikirkan mati adalah sunnah. Dan ini kerana dengan melakukan perkara ini, kita menginsafi diri dengan kekurangan amalan yang perlu dibawa ke sana. Perjalanan yang jauh ke akhirat sudah tentu memerlukan banyak bekalan. Bekalan itu perlu dikumpulkan semasa hidup di dunia. Jadi hidup di dunia ini adalah tempat untuk kita bercucuk tanam. Bila mana kita memperbanyakkan amal-amal kebajikan, maka akan banyaklah yang akan kita tuai hasilnya di akhirat nanti. Jadi kalau kita usahakan apa yang kita lakukan di dunia ini, hasilnya adalah di akhirat nanti. Jadi dalam perkara ini, elok sekiranya kita mencontohi sikap sahabat Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Meskipun Sayyidina Ali sudah dijamin untuk masuk ke dalam syurga Allah, tetapi kita lihat bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih mengeluh dengan rasa tentang kekurangan amalan untuk dibawa ke akhirat yang jauh perjalanannya. Jadi kita lihat kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, para sahabat baginda Nabi SAW yang lain senantiasa memikirkan apa amalan yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga baginda Nabi SAW, sehingga mana baginda Nabi SAW melakukan salat malamnya dalam keadaan sehingga luka-luka dan dalam keadaan membaca surah, ada kalanya membaca satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Bayangkan kita solat sunat tarawih, akan tak lama lagi nak tarawih dah kan? Tak lama lagi tarawih, imam baru nak baca kan, baru mula dengan Alif Lam Mim. Kita dah rasa, ya Allah, dia baca Al-Baqarah malam ni, ya Allah, kan. Dia baca Al-Baqarah, ya Allah, pukul berapa nak habis ni? Sedangkan rupa-rupanya imam tu sampai Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Kita dalam hati, ya Allah, seronoknya. Kan. Jadi kita duk mencari yang paling pendek, yang paling ringkas. Kan. Jadi kalau boleh kita perbanyakkanlah amalan kita. Seterusnya, syaitan memang senantiasa memerangkap diri kita dengan menyuruh ataupun membisikkan supaya kita senantiasa mengingat ataupun menyebut kebaikan yang kita lakukan. Sama ada kebaikan itu kepada diri sendiri, kepada keluarga ataupun masyarakat amnya. Kebaikan yang kita lakukan kita sebut-sebut selalu seperti resmi ayam bertelur sebiji riuh sekampung. Kan. Malam tadi kita buat Qiyam, kan, Allah rezekikan kita bangun, kita buat Qiyam. Kita nak cerita dengan kawan ni, kita katakan nak cerita dengan kawan malam tadi aku bangun Qiyam, kita tak gamak nak cerita, rasa macam riak berbenar. Kan. Kalau kita nak cerita dengan kawan malam tadi kan aku buat Qiyamul Lail, tak ada, kita tak cerita begitu. Dia cerita dia berpusing. Dia cerita dulu tentang malam tadi pukul 3 pagi tu kan hujan lebat, aku dengar ada petir kan kuat semacam. Waktu tu aku tengah buat Qiyam. Kan cerita lain, dia cerita tentang hujan, dia cerita tentang petir, dia cerita tentang guruh, baru dia cerita aku alhamdulillah Allah Taala kejutkan aku malam tadi aku sempatlah buat Qiyam kan. Taklah banyak kan. Buat solat tahajudnya 4 rakaat kan, solat hajatnya pun 4 rakaat kan. Alhamdulillah sempat juga buat witir sampai 5 rakaat kan. Jadi ceritanya tu dia nak cerita tentang hebatnya dia buat Qiyam tapi dia pusing dulu kan. Jadi kita terlupa
Dengan menyebut dan mengingati kebaikan kita itu menimbulkan penyakit hati, iaitu ujub. Penyakit ujub ibarat api dalam sekam, merosakkan pahala kebajikan yang dilakukan. Lebih dahsyat lagi apabila menimbulkan riak ataupun bangga diri. Kan? Oleh itu, elok kita berhati-hati supaya menghindarkan diri daripada mengingatkan kebaikan diri kita. Kita cerita kepada orang lain. Jadi kita perlu sadar perbuatan baik yang ada pada diri kita itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita berbuat kebaikan. Justru kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadikan kita sebagai orang yang baik. Bukannya mendabik dada mengatakan kita orang yang baik. Kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kebaikan itu. Jadi kita risau bila mana kita letakkan sandarannya, bangunnya kita buat solat malam kerana diri kita, sedekah yang kita lakukan kerana diri kita, kan? Kita menolong orang kerana kita rasa inilah kebaikan yang aku buat, sedangkan yang menggerakkan ini semua adalah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan amaran kepada sesiapa yang bersifat riak, kan? Orang yang bersifat riak ni bukan setakat tak masuk dalam syurga, tetapi orang yang riak dia tidak akan mencium bau syurga Allah. Kan jangan cerita masuk syurga, tapi cerita tentang bau syurga pun tak dapat nak dicium. Riak juga adalah satu daripada unsur syirik yang tersembunyi. Kan ini yang kita risau. Riak itu unsur-unsur syirik. Ialah kita kata apa dia? Kalau tak kerana akulah yang sedekah bantu dia tadi, kan memang tak balik rumah dia, kan minyak dia, motor dia habis, minyak kereta dia habis. Kalau tak aku lalu tadi aku belikan minyak dia, memang tak baliklah dia. Kan dah masuk pada perkara yang mendekatkan kita kepada syirik, sedangkan Allah Ta'ala yang mentakdirkan perkara itu berlaku, kan bukan kerana kekuatan diri kita. Dan yang terakhir, jangan sesekali kita mendedahkan aib orang lain. Kegelapan hati ditokok dengan rangsangan syaitan selalu menyebabkan diri kita menyebut kesalahan dan kekurangan orang lain. Kita terdorong melihat keaiban orang sehingga terlupa melihat keaiban dan kekurangan diri sendiri. Bak kata orang tua-tua, kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah di hadapan mata tidak kelihatan. Ni kadang-kadang kawan kita, kan kita duduk buat program online, kan tiba-tiba kawan kita tersalah bagi link, kan kawan kita admin salah bagi link. Kita punya menyumpah seranah kata apa benda simple macam ni pun boleh silapkan. Sepatutnya dot dia buatnya sengkang, kan. Sepatutnya slash dia buat pula backslash, kan. Kita duk punyalah kita kutuk dia bagai nak kan. Kita lupa bahawa kawan tu berusaha dah. Tetapi kadang-kadang manusia biasa, kan. Biasalah buat silap, kan. Kawan-kawan kita buat ayat promosi, kan letak nama kita sebagai penceramah, salah pula nama kita. Kita marah dia. Apakah benda kau, nama aku elok-elok, bapak aku bagi nama elok-elok, suka-suka kau je tukar nama bapak aku, tukar nama aku, kan. Sedangkan kawan tu tak sengaja pun. Jadi Islam menuntut kita melihat kekurangan diri supaya dengan cara itu kita dapat memperbaiki kekurangan diri kita. Menuding jari mengatakan orang lain tidak betul sebenarnya memberikan isyarat bahawa diri kita sendiri yang tidak betul, kan. Contoh kita tunjuk tangan kita ni, kita tunjuk salah pada orang lain, satu kita tunjuk salah pada orang. Sedangkan bila mana kita tunjuk satu kesalahan pada orang, 4 jari lagi sebenarnya sedang menuding ke arah diri sendiri. Jadi bila mana kita menuding kesalahan orang lain, bermakna bukan orang itu yang buruk, malah diri kita lebih buruk daripada orang yang kita tunjuk itu. Oleh itu biasakan diri kita melihat keburukan diri sendiri, bukan keburukan orang lain. Jangan menjaga tepi kain orang sedangkan tepi kain kita koyak rabak. Kan jangan kita duduk sibuk cari salah orang sedangkan diri kita lagi banyak kekurangan. Jadi dalam Islam digariskan sikap positif yang perlu dihayati dalam hubungan sesama manusia, iaitu melihat satu kebaikan yang ada pada diri orang lain itu meskipun terdapat banyak kejahatan pada dirinya. Apabila melihat diri kita pula, lihat kejahatan yang ada pada diri kita, walaupun kita pernah melakukan kebaikan. Hanya dengan cara ini, insya-Allah kita terselamat daripada bisikan syaitan yang senantiasa mengatur perangkap menjerumuskan kita ke neraka. Jadi kesimpulannya apa dia? Bila mana kita melihat orang lain buat salah, kita pandang diri kita. Orang lain buat satu salah, kita ni banyak lagi salah yang kita buat. Tinggal lagi Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau kita duduk menung seorang-seorang, kan kita tengok orang tu buat salah satu, kita ingat balik daripada zaman kita kecil, masuk sekolah tadika, masuk sekolah rendah.
masuk sekolah menengah, kita jadi orang bujang, kemudian kita berkahwin, sampailah kita ada anak, sampai kita ada cucu, sampai sekarang ini. Kalau kita ambil satu masa, kita duduk, kita ambil satu kertas A4, kita ambil kertas kajang, kita tulis dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan, berapa banyak solat yang kita tinggalkan, berapa banyak puasa yang mungkin kita tertinggal, berapa banyak lagi amal-amal yang mungkin kita terlupa nak lakukan, kita tulis semua kan. Kita dulu mungkin pernah zaman muda kita buat perkara-perkara keburukan, maka kita akan tulis. Rasa tak cukup satu buku kertas kajang, rasa-rasa satu rim A4 pun tak cukup, kita nak tulis aibnya kita, nak tulis keburukannya diri kita. Bila mana kita nak tulis kebaikan pula, ya Allah sikitnya kebaikan kita. Jadi sama-samalah kita katakan apa dia, kita jadilah insan yang terbaik, memandang segala perkara yang ada dalam kehidupan sekeliling kita. Orang lain buat salah, kita maafkan. Orang lain buat kebaikan, kita doakan kebaikan untuk dirinya. Dan senantiasa muhasabah diri kita. Banyaknya dosa yang kita lakukan, kurangnya amal yang kita kerjakan. InsyaAllah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi seorang yang termotivasi untuk memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Celik-celik mata kita duk ingat apa kebaikan yang kita nak lakukan. Sebelum kita tidur, kita muhasabah banyaknya dosa yang kita lakukan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hadirkan dalam diri kita. Semoga kita terus dapat melakukan amal-amal kebajikan, menghadirkan dalam diri kita suatu perangsang untuk kita terus menjadi insan yang terbaik, memberi manfaat untuk sekalian alam. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan sepanjang penyampaian. Setiap satu yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada admin kita, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza. Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam kerana telah memimpin bacaan Yasin, doa, selawat dan tazkirah. Semoga Allah mengangkat doa kita, hajat kita. Semoga Allah pemudahkan segala urusan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selepas ini kuliah kita pada pukul 8 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan kitab Kisah Sahih Para Nabi jilid yang pertama, insyaAllah. Sebelum itu izinkan saya membuat sedikit makluman pada semua para jemaah. Untuk makluman, pihak Gemenur Iman akan mengadakan Daurah Isra' Mi'raj yang akan berlangsung pada 3 sesi yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada 10 hari bulan, sesi yang pertama 10 hari bulan 2 2024 pada pukul 8.30 malam hingga 10 malam pada hari Sabtu. Sesi yang kedua 12 hari bulan 2 2024 pada hari Isnin 5.15 petang hingga 6.45 petang untuk sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga, sesi yang terakhir pada 13 hari bulan 2 2024 Selasa 5.15 petang hingga 6.45 petang. Jadi kepada jemaah yang dikasihi yang berhajat ingin berinfak untuk program Daurah Isra' Mi'raj ini, nanti boleh rujuk di grup WhatsApp Gemenur Iman masing-masing. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Terima kasih juga kepada jemaah yang sentiasa istiqamah berinfak di tabung Gemenur Iman. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah subuh pada hari ini ada sebarang kekurangan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Mohon kemaafan sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.